عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 81 baris atas sekali. Muka surat 81 baris atas sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka kerana syukur itu dimaksudkan, maka kerana syukur itu dimaksudkan pada dirinya diri syukur, tiada putus ia syukur di dalam syurga, dan tiada ada di dalam syurga itu khauf, tidak ada, dan zuhud, tidak ada dalam syurga zuhud, dan sabar, sabar tidak ada di dalam syurga. Dan kerana berkekalan syukur itu di dalam syurga, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, dan kesudahan doa bagi ahli syurga bahawasanya segala puji tertentu bagi Allah yang menjadikan sekalian alam. Maka kerana syukur itu dimaksudkan bagi dirinya, bagi diri syukur, lizatihi, bagi diri syukur, tiada putus ia, makna berkekalan ia di dalam syurga, dan tiada ada dalam syurga itu khauf dan zuhud dan sabar. Sebab khauf, zuhud, sabar bukan maksud pada dirinya, itu maksud li ghairihi, wasilah dia panggil. Adapun syukur maksud pada dirinya, khauf, zuhud, sabar bukan maksud bagi diri, khauf, zuhud dan sabar. Yang mana terdahulu dibicarakan bahawa syukur adalah setinggi-tinggi pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih tinggi daripada pangkat sabar, zuhud dan lainnya. Walaupun pangkat sabar ni kita maklumlah, sabar atas kewajipan 300 pangkat, sabar atas meninggalkan maksiat 600 pangkat, sabar atas ujian daripada Allah dalam kehidupan kita ni. Dalam kehidupan kita ni bagai-bagai ujian yang menimpa kepada diri kita. Sabar atas ujian daripada Allah 900 darajat tingginya darajah pangkat sabar
tetapi tinggi lagi darjah pangkat syukur. Yang paling tinggi sekali adalah pangkat syukur. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin, Aqabatul Hamdi wa Syukri, Aqabah yang ke-7. Bonggok peringkat dalam kitab Minhajul Abidin yang kemuncaknya adalah Aqabah yang ke-7, Aqabatul Hamdi wa Syukri. Itulah kitab Minhajul Abidin. Bicara bab sabar. Bicara bab sabar dalam kitab Minhajul Abidin, Aqabah yang keempat, Aqabatul Awarid. Bicara bab zuhud dalam kitab Minhajul Abidin, Aqabah yang ketiga, Aqabatul Awaik. Bicara bab khauf, Aqabah yang kelima, Aqabatul Bawais. Khauf dan raja, Aqabah yang kelima. Bicara bab zuhud, Aqabah yang kedua. Bicara bab sabar, Aqabah yang ketiga. Bicara bab zuhud, Aqabah yang kedua, yang ketiga. Bicara sabar, Aqabah yang keempat. Bicara khauf dan raja, Aqabah yang kelima. Zuhud, Aqabah yang kedua, yang ketiga. Aqabah yang kedua, taubat. Dan kitab Minhajul Abidin, Aqabah yang pertama, ilmu. Yang kedua, taubah. Bicara bab zuhud tu Aqabah yang ketiga. Sebab Aqabah yang ketiga tu Aqabatul Awaik, perkara-perkara yang menyekat kita daripada mengabdikan diri akan Allah, didatangkan empat. Yang pertama, bicara berkaitan dengan manusia. Yang kedua, bicara berkaitan dengan dunia. Yang ketiga, syaitan. Yang keempat, nafsu. Nak menghadapi halangan manusia, kena perbanyakkan uzlah. Asingkan diri. Asingkan diri. Sebab manusia yang banyak menghalang kita daripada beribadah. Uzlah. Uzlah ni kadang ada ilmu lah. Uzlah seorang tak ada ilmu, sesat. Sebab Aqabah yang ketiga ni, uzlah ni. Aqabah yang pertama, ilmu, beres. Kalau tak ada ilmu, di uzlah. Kenapa kurang bercampur? Orang lain tak jadi belaka, aku seorang je jadi situ. Kalau main puak demo dengan aku jadi punah. Oh, mana dia seorang je jadi. Ni orang ujub. Pada ni, kenapa asingkan diri? Saya lemah, saya ni mudah ngikut. Kalau mudah ngikut orang molek tak apa. Saya ni lemah, mudah ngikut orang tak molek. Lepas tu saya kurangkan sedikit. Sebab saya lemah, iman saya lemah, saya tak kuat. Belah kita. Kenapa uzlah? Orang lain tak jadi belah ke? Saya seorang je kapur ni orang molek. Gimana kamu? Takkan kita orang molek nak capur dengan orang, kita uzlah lah. Tu orang jahil. Tu kena balik pada ilmu lah. Sebab tu Aqabah yang ketiga. Bicara hak berkaitan dengan dunia. Cara nak menghadapi dunia, zuhud. Nak menghadapi dunia, zuhud. Syaitan, nak hadapi syaitan dengan perbanyakkan zikrillah. Zikrillah ni berasaskan pada ilmu. Nak zikrillah, sentiasa ingat akan Allah ni, bukan hanya semata-mata pegang butir tasbih, bukan. Zikrillah ni umum, bukan hanya pegang tasbih je zikrillah. Sembahyang zikrillah, belajar zikrillah, bekerja untuk menyempurnakan nafkah wajib pada keluarga zikrillah. Kena faham kat situ. Kemudian untuk hadapi nafsu lah.
dalam kitab Minhajul Abidin cukup panjang. Dalam kitab Minhajul Abidin bicara bab nafsu, kitab Jawi. Kitab Jawi Syekh Daud terjemahan 25 muka surat. Bicara bab nafsu, nak menghadapi nafsunya dengan kekang takwa. Dengan kekang takwa. Takwa yang diumpamakan kekang yang dapat mengawal nafsu. 25 muka surat. Jadi panjang bicara. Kemudian akabah yang keempat barulah pergi pada bicara bab sabar. Dalam beribadah banyak awarid yang melintang, yang mengganggu. Kalau tadi awaik yang menyekat. Kalau ni yang mengganggu. Di antaranya kesusahan dan ujian bagai-bagai daripada Allah. Hadapi dengan sabar. Itu akabah yang keempat. Yang kelima, khauf dan raja, akabatul bawais. Yang ketujuh, akabatul hamdi wa syukri. Dan kita Minhajul Abidin. Itu kemuncak. Selesai 7 akabah Imam Ghazali, segelintir yang dipilih oleh Allah sampai maqam muqarrabin, maqam awliya. Selesai 7 akabah, segelintir yang dipilih oleh Allah. Faham tak ada? Ni hak muqarrabin, awliya yang sebenar, wali yang sebenar. Bukan wali hak ngaku tu, wali yang sebenar. Selesai 7 akabah, kemuncaknya akabatul hamdi wa syukri, segelintir yang dipilih oleh Allah. Masa dia tak kata beres 7 akabah dan kitab Minhajul Abidin, jadi tok wali lah kamu, tok keramat lah kamu. Dah. Selesai 7 akabah sampai kepada akabah yang ketujuh, yang setinggi-tinggi pangkat ada kesyukuran. Selesai situ, segelintir yang dipilih oleh Allah naik maqam muqarrabin, maqam awliya. Bila bicaranya dah kita Minhaj. Di kemuncaknya bicara bab kesyukuran. Ini setinggi-tinggi pangkat adalah syukur, lebih tinggi daripada pangkat sabar, zuhud, khauf dan lainnya. Kenapa syukur setinggi-tinggi pangkat? Kerana syukur itulah yang dimaksudkan akan dia pada dirinya, pada diri syukur. Apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud. Apa maksud dia? Liya'budun, supaya beribadah kita akan daku akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dia. Jadi syukur ni maksud bagi dirinya, bagi ibadah. Yang mana syukur itulah beribadah kepada Allah, beribadah itulah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Sebab apa dia syukur? Syukur ni menggunakan segala nikmat bagi barang yang dijadikan kerananya. Barang yang dijadikan kerananya adalah beribadah. Guna segala nikmat untuk beribadah, itulah syukur. Jadi syukur itulah yang dimaksudkan dengan ibadah. Ibadah itulah syukur. Orang yang belajar mensyukuri nikmat Allah, orang yang sembahyang mensyukuri nikmat Allah, syukur. Dia guna mata, guna telinga, guna lidah pada perkara yang beribadah kepada Allah. Syukur dia panggil. Tangan kaki digunakan untuk beribadah, syukur nama dia. Mana ibadah itulah kesyukuran. Ada ni. Meninggalkan maksiat itulah kesyukuran. Sebaliknya, ibadah tidak dikerjakan, maksiat dikerjakan, dia panggil kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur tu maksud pada diri syukur tu dah. Syukur itulah ibadah. Sebab itulah syukur setinggi-tinggi pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sabar
Sabar adalah wasilah. Apa dia sabar? Sabar pada mengerasi akan hawa nafsu, supaya hawa nafsu ni beribadah kepada Allah. Jadi mengerasi hawa nafsu menjadi tangga wasilah kepada beribadah kepada Allah. Sabar tu sendiri ibadah, syukur tu sendiri ibadah, ibadah tu sendiri syukur. Tu maksud bagi diri syukur tu ibadah. Adapun sabar ni, sabar pada melawan nafsu. Nafsu malas nak buat taat, lawan. Sabar lawan nafsu, jangan malas buat taat. Nafsu ni suka melakukan maksiat, sabar, tahan diri, tahan hati, jangan buat maksiat. Jadi sabar ni wasilah kepada mengerjakan ibadah. Sabar ni wasilah tangga kepada meninggalkan maksiat. Jadi sabar hanyalah wasilah, bukan maksud dia. Syukur ibadah dah pada ni. Sabar wasilah kepada ibadah, maka sabar pun ibadah juga, sebab dia wasilah kepada ibadah. Sabar ni ibadah lah, sebab dia sabar wasilah kepada ibadah. Kalau sabar wasilah kepada dunia, boleh bagian dunia lah. Orang nak berjaya dunia ni sabar. Nak berjaya dunia, kalau tak sabar, belajar satu peringkat. Kalau tak sabar, boleh belajar. Jadi sabar itulah menjadi wasilah tangga kepada kejayaan duniawi. Maka sabar tu dunialah. Pada ni, kau nak berjaya dunia ni tak ada sabar, bersengkang mata belajar, sabarlah tu. Pada ni, kalau tak sabar, hak ramai-ramai itulah hak jenis ikut nafsu lah. Belajar malah, apa malah. Sebab apa? Tak tahan sabar. Sebab apa? Payah nak berjaya. Itu sabar wasilah tangga kepada dunia. Yang kita bicara sekarang ni, sabar wasilah tangga pada ibadah. Tapi sabar tu jadi ibadah lah. Tapi nak ceritanya, adakah sabar tu ibadah? Sabar untuk dunia ibadah ke mana? Tapi sabar wasilah pada ibadah, sabar jadi ibadah. Syukur tu ibadah dah. Ibadah tu syukur dah. Itu tingginya kedudukan martabat syukur. Ada ni. Sabar wasilah pada ibadah, sabar jadi ibadah. Tapi sabar juga wasilah untuk berjaya dunia. Jadi dunialah sabar tu. Dia wasilah dia panggil. Bicara bab khauf pun sama juga. Bicara bab khauf, takut akan Allah itulah yang akan menghalau kita kepada melakukan amal ibadah. Takut akan Allah tu. Kalau takut akan perkara yang lain, jadi perkara yang lain. Takut akan Allah menjadi wasilah tangga kepada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak dalam kitab Minhaj, Aqabah yang kelima tu, Aqabatul Bawa'is, yang membangkit, yang mendorong bagi mengerjakan ibadah adalah khauf dan raja. Yang membangkit, yang mendorong bagi mengerjakan ibadah. Mengerjakan ibadah, pekerjaan ubudiyah. Mengerjakan ibadah, pekerjaan ubudiyah, dia beredar pada dua perkara: mendirikan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Itulah pekerjaan ubudiyah. Yang mendorong, yang membangkit apa dia? Khauf dan raja. Khauf dan raja menjadi tangga kepada beribadah kepada Allah. Mana dia jadi wasilah khauf dan raja kepada beribadah kepada Allah. Adapun syukur, diri syukur tu ibadah. Ibadah itulah syukur. Ni hak cerita bab ketinggian pangkat syukur nak banding dengan sifat kepujian yang lain. Tinggi belaka, sabar pun tinggi, khauf pun tinggi.
Tapi tinggi lagi pangkat syukur. Di dalam kitab Minhajul Abidin bicara khauf dan raja tu memang dia dalam kitab pernah bagi hati ni bicara khauf dan raja aqabah yang kedua. Sifat kepujian yang kedua. Sifat kepujian yang pertama taubat pernah bagi hati ni. Tapi pembicaraan dia tidak sebanyak kitab Minhajul Abidin lah. Dia panjang bicara dalam kitab Minhajul Abidin berkaitan dengan khauf dan raja. Khauf takut akan Allah, lawan dia jara'ah berani. Ada ni. Raja mengharap akan rahmat dan keampunan Allah, lawan dia aman sentosa beres dah, syurga dah kitanya. Pada ni. Di perincian khauf dengan perincian ni jara'ah berani. Berani macam mana beraninya? Berani buat ibadah rokok sujud wajib sunat dan akidah macam mana? Kemah dah akidah tak peduli. Orang ni orang debel orang panggil, orang handalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak rokok sujud akidah dak utama kan? Nak semayang pada ni. Ni nak ada pula bulan Ramadan ni. Masuk bulan suci bulan Ramadan ni. Diturunkan kitab yang suci Al-Quran di bulan Ramadan. Akidah kita suci ke tak? Akidah kita suci ke tak? Sampai masa pergi ke tanah suci Mekah dan Madinah. Macam mana akidah? Suci ke tak? Dah kira duit banyak, nama naik. Dia pergi Mekah. Ini orang yang jara'ah, sangat berani dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia buat agama dia wahyu oleh Allah oleh Rasul ni macam ikut suka dia je. Ini bukan ni tak ada bahagian apa semua ni. Tak ada. Kalau berakidah tidak diutamakan, tak ada bahagian. Tak ada bahagian. Nak semayang rokok sujud ni macam mana? Bacaan semayang, perbuatan dalam semayang, dengan ilmu ke tidak? Faham molek ke tak? Betul bacaan, betul perbuatan. Rokok sujud hati macam mana? Hati rokok, hati sujud tak kepada Allah? Hati bersetengah riya, ujub, takabur, hasad. Rokok sujud ini orang yang mempermain-mainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sangat jara'ah, sangat berani. Lepas tu pula nak mengharapkan khauf, raja, mengharapkan rahmat dan keampunan Allah. Tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Nak mengharapkan akan rahmat dan keampunan Allah, jalan kena tu mulai. Tak kena jalan dipanggil ubniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Faham tak? Ada orang kata Allah kerah tu Ustaz air peri. Tak ada kerah, tak ada peri. Itulah yang pertama, ilmu. Tak ada. Yang pertama ilmu. Dia main ibadah, ilmu dia tambah. Dia kena belajar. Itu nombor satu, ilmu. Dan kalau dia tambah belajar, kalau dia malah nak belajar, tak payah semayang lah. Dia kena belajar, dia kena semayang. Jangan jawab pula. Jawab gitu, tak payah semayang lah. Dia pergi pusing kau lain pula. Dia pusing kau lain lah, tak payah semayang. Lepas tu dia malah nak belajar, pergi rajin semayang. Dia kena semayang, dia kena belajar. Lepas tu dia malah belajar, dia kena semayang, dia kena belajar. Tak ada jalan lain. Dan kalau dia tak mau belajar juga, nak jawab macam mana? Tak payah semayang lah. Jadi isu besar. Macam gini lah. Ni dia puasa tapi semayangnya dok. Dia kena semayang, jangan puasa saja. Lepas tu dia memang puasa saja, semayang dok. Dia kena semayang, jangan tinggal semayang. Tapi kalau dia malas semayang,
Tak payah puasa lah dia. Jadi nyakit kau lain lah. Pada ni. Nak cerita tu kena beralu. Nak cerita tu kena beralu. Tapi sebenarnya tanpa ilmu tak ada bahagian. Tak ada bahagian. Sebab tu minggu lepas saya baca dah ayat Quran tu bicara khauf. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama tu. Innama yakhsyallaha, ada tu hasri, hanya senya. Tu jua takut akan Allah di kalangan mereka yang alim, yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, hanya senya takut akan Allah daripada hamba Allah ialah oleh orang yang alim, orang yang berilmu. Hanya senya, jua, tidak ada yang lain. Innama, hanya senya, jua saja. Nak kata apa lagi? Orang yang berilmu yang akan takut akan Allah. Kalau ilmunya tak ada, tak ada. Orang yang berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia marilah pada musim-musim tertentu. Dia mari pada musim-musim tertentu nak buat amal ibadat. Pada ni ni dekat dengan nisfu Syaban, penuh nanti. Dekat dengan Ramadan penuh nanti. Dah kuliah fardhu ain, mari ke tak? Tak peduli mana wajib mana sunat. Gitu jelah. Mana wajib mana sunat. Nak buat apa sebenarnya? Belajar sungguh-sungguh, malam sebut Syaban, perbanyakkan ibadah. Belajar sungguh-sungguh, bulan Ramadan, perbanyakkan ibadah. Itu jalan dia. Itu je jalan dia. Tak ada. Jalan lain tak ada.